Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pusat majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Noor, Datuk Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nurizan bin Khazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Kerajaan Negeri. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Ketua-Ketua Agensi, Badan Berkanun, GLC dan NGO, Wakil-wakil masyarakat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terima kasih dan selamat datang ke majlis yang dianjurkan bersama di antara kementerian saya, Kementerian Ekonomi dan juga Kerajaan Negeri Kedah. Dan terima kasih atas kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan seluruh kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah, kerana proses ini adalah proses yang penting sebenarnya untuk negara dan terutamanya untuk negeri-negeri. Kita semua sedia maklum bahawa ekonomi kita ni masih lagi dirancang secara berkala, dan satu proses perancangan yang paling besar yang mempengaruhi kesemua perkara lain ialah rancangan 5 tahun. Kita sekarang berada di pertengahan rancangan Malaysia ke-12. Dan insya-Allah bermula tahun depan kita akan memulakan proses menggubal rancangan Malaysia ke-13. Jadi sudah tentu apabila ada rancangan-rancangan seperti ini, selalunya yang kurang saya ingat diberi perhatian terutamanya oleh pihak yang di luar kerajaan ialah bagaimana keputusan di dalam rancangan-rancangan Malaysia itu dia akan menentukan semua keputusan yang lain selama 5 tahun. Malah belanjawan setiap tahun itu pun apabila dibentangkan di Parlimen, dia berada di dalam kerangka rancangan Malaysia yang telah ditetapkan. Kerana bila kita mula untuk setiap 5 tahun itu, kita bermula contohnya dengan jumlah peruntukan pembangunan yang kita boleh belanja untuk 5 tahun. Kita juga bermula dengan sasaran-sasaran penting untuk tempoh 5 tahun. Berapa banyak hutang yang kita boleh ambil untuk 5 tahun itu, berapa sasaran jumlah pekerja asing di akhir 5 tahun, berapa jumlah pertumbuhan yang kita nak sasarkan. Jadi bila kita mula buat daripada 1 tahun ke 1 tahun yang dipanggil sebagai rolling plan, sementara kita ada sedikit flexibility lah daripada 1 tahun ke 1 tahun, dia sebenarnya terikat kepada keputusan yang telah dibuat masa awal-awal itu. Jadi sebab itu saya dengan kementerian memang turun ke setiap negeri dan menghabiskan masa untuk kita mendengar dan memberi peluang dan saling cadang mencadang. Kerana rancangan Malaysia ini dia tidak wajar bertukar-tukar. Jadi maksudnya kerajaan atau pentadbiran boleh keluar masuk, dia boleh berganti-ganti, tapi bila kerangka pembangunan itu dibuat dengan sebaik yang mungkin, maka dia jadi satu rancangan yang baik. Mana-mana pentadbiran ataupun menteri ataupun ketua setiausaha kementerian, mana-mana menteri besar di seluruh Malaysia ini, bila proses ini kita jalankan dengan baik, ia tidak mengubah sasaran dan juga aspirasi bersama seluruh negara di semua peringkat. Jadi sebab itu saya memang turun sendiri ke setiap negeri. Kedah ni negeri yang ke-12 lah. Saya ada 2 je lagi. Pulau Pinang dengan Kelantan. Cuma sebab memang betul lah masa kita singkat.
sebab berlaku perubahan pentadbiran. Jadi kita hanya boleh bermula ni dalam pertengahan bulan 4 begitu, dan saya hanya ada tempoh di antara Jun saja kan. Kita mula akhir Mei, Jun, sebab akhir Julai ini kami dah perlu bentangkan di kabinet supaya boleh dapat dibentangkan untuk dibahaskan di parlimen dalam minggu kedua September kan. Jadi kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini adalah dokumen dasar tertinggi kerajaan yang akan mengikat untuk 2 tahun berbaki. Jadi sebab itu peluang ini kita gunakan sebaiknya. Sudah tentu bila kita pergi ke negeri-negeri, masing-masing ada wish list masing-masing lah. Dan setakat ini sebelum ambil kira yang Kedah punya wish list, saya kira-kira kita perlukan 200 bilion tahun depan. Ada negeri bagi wish list sampai 20 bilion kan. Jadi yalah, itu memang sebahagian. Kalau saya berada di peringkat kajian negeri pun memanglah ini perancangan-perancangan kita. Jadi yang ini kalau boleh dipertimbang, tapi insya-Allah kita akan tengok semua. Dan itu juga fungsi Kementerian Ekonomi untuk kita tengok phasing tu kan, daripada projek ini, bila cash flow dan phasing itu akan ditentukan, dan sebaik yang mungkin kita akan cuba untuk pastikan ia berlaku dengan baik untuk semua negeri. Saya nak maklumkan bahawa salah satu daripada perkara yang menjadi perhatian dalam RMK 12 yang berbaki ini, dan insya-Allah juga untuk RMK yang akan datang, ialah untuk kita pastikan berlaku keseimbangan dari segi pembangunan di seluruh negara. Jadi saya masuk, memang saya ada pilihan sebenarnya dari segi menentukan peruntukan kepada negeri-negeri. Dan insya-Allah memang untuk tahun 2023, dan saya ingat yang seterusnya, kita cuba yang terbaik dengan kekangan untuk memastikan negeri-negeri termiskin yang masih lagi ada jurang yang besar, dan itu termasuklah Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, Kedah dan Perlis, supaya akan terus diberi keutamaan untuk mendapat peruntukan. Jadi perkara itu memang kami tengok dengan teliti. Sebab itu memang betul untuk 2023 peruntukan pembangunan untuk ke-6 negeri ini adalah portion yang paling besar bila dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Dan saya ingat perkara itu akan berterusan kerana Kementerian Ekonomi, tugas kami agak berbeza daripada yang difahami oleh kebanyakan orang di luar. Sebab bila sebut ekonomi tu, orang ingat ekonomi semua ni pelaburan. Pelaburan tu MITI, itu kerja MITI. Kerja kami ialah memastikan beberapa perkara yang berjangka panjang. Pertama, kita nak pastikan bahawa struktur ekonomi kita tu mampan. Maksudnya, jenis-jenis aktiviti ekonomi yang dijana di negara ini adalah jenis-jenis yang boleh berdaya saing untuk masa-masa akan datang. Sebab itu kalau tengok, saya sebenarnya banyak tumpu kepada peralihan tenaga. Yang semua industri yang melibatkan peralihan tenaga, saya tumpukan kepada digital. Ini adalah untuk ekonomi masa depan. Saya juga tumpukan kepada pertanian moden. Sebab itu kadang-kadang orang tanya, dia ni Menteri Pertanian ke Menteri Ekonomi? Sebab satu masalah struktur utama ekonomi kita sekarang ialah kita tersangkut di bawah rantaian nilai yang rendah. Sebab itu kita tak boleh nak bayar gaji tinggi, lepas tu kita susah nak bersaing. Kadang-kadang kita nak tarik pelaburan pun payah sebab orang tak berminat masuk benda-benda kilang-kilang ni. Orang tak nak lah, orang nak pergi ke Vietnam. Dia nak masuk kalau contohnya projek yang berkaitan nilai besar, contohnya peralihan tenaga. Macam mana nak tukar daripada fossil fuel kepada renewable dan kepada hidrogen dan sebagainya kan. Jadi kami tumpu perkara itu.
Kemudian kami juga tumpu kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pasaran dalam ekonomi. Contohnya pasaran buruh. Sebab itu gaji jadi tumpuan kami. Kerana satu lagi masalah struktur yang besar dalam negara ialah gaji yang tidak naik. Daripada dulu pun memang betul lah, kami kalau parti politik, saya kata kat MB kata kat saya lah bila kami berceramah kan. Tapi mana-mana kerajaan pun bila datang, kalau kita hanya tumpu kepada kos, masalah harga semata-mata, tetapi kita tak tumpu kepada soal gaji, mana-mana kerajaan yang datang pun kena lanyak soal kos sara hidup ni. Sebab walau macam mana pun kita cuba, dan insya-Allah perkara itu akan diteruskan untuk memastikan supply and demand dari segi harga itu berada dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita tak tingkatkan gaji rakyat, dia tetap sama. Dan kalau ikut saya, itulah sebenarnya kelemahan yang ada selama berpuluh tahun, kerana kita serahkan kepada pasaran untuk tentukan gaji semata-mata. Pasaran, kalau kita jadi majikan pun, kita benda menaikkan gaji ini adalah benda terakhir lah kita buat. Sebab campur tolak-tolak, nak naikkan gaji, nak bagi bonus ni, kos dia besar. Jadi sebab itu reformasi pasaran buruh yang melibatkan bagaimana negara kita ingin memastikan ada sasaran pertumbuhan gaji setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, dan apa yang perlu dibuat melalui kerangka undang-undang, kerangka insentif untuk membolehkan syarikat-syarikat kita membayar kenaikan gaji secara berkala. Dan bukan sahaja yang tertakluk kepada gaji minima, kerana selama ini dia gaji minima. Bila gaji minima, dia yang tak puas hati ni yang graduate, yang diploma semua lah. Sebab gaji yang SPM ni naik, tapi yang graduate ni dia tak naik. Jadi dia bukannya sepatutnya konsep gaji minima ni, bila ada gaji minima dia push semua gaji yang lain atas. Setakat inilah gaji minima kita, dia sebenarnya mendekatkan lagi yang graduate ini dengan yang tingkatan 5, yang sekolah lepasan SPM sebenarnya. Jadi itu perkara kedua. Dan perkara ketiga yang menjadi tumpuan dan mandat Kementerian Ekonomi ialah merapatkan jurang sosioekonomi. Sebab kita pun kalau negara kita tumbuh dengan baik, kaya raya, kalau tidak berhati-hati, dia akan menghasilkan masyarakat yang mana yang kaya sangat kaya, yang miskin makin miskin. Jadi sebab itu salah satu tumpuan saya ialah basmi kemiskinan dan mencari jalan untuk kita pastikan golongan-golongan rentan ini tidak terpinggir pada masa kita tumpukan kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi insya-Allah saya ingat ini misi bersama, tanggungjawab bersama. Saya ingat selepas ni social media dia tunggu gambar saya dengan MB Datuk Seri Sanusi. Kita orang akan ambil selfie lepas ni kan. Semangat sebenarnya begini kan. Persaingan dalam mana-mana bidang itu, mana-mana organisasi mesti ada persaingan. Parti politik pun, kerajaan pun, kita kena bersaing. Itu perkara biasa. Persaingan itu satu perkara yang baik. Kerajaan pun kita kena bersaing. Kerajaan negeri bersaing dengan sesama kerajaan negeri. Kerajaan pusat pun bersaing dan bekerjasama dengan kerajaan negeri. Kalau tidak, kita menjadi lemau lah kalau kita tak bersaing ni kan. Tetapi pada masa yang sama, insya-Allah saya yakin sebenarnya mana-mana individu yang angkat sumpah, pegang amanah untuk menjawat jawatan-jawatan yang kami pikul, baik sebagai menteri di persekutuan, menteri-menteri besar. Saya ingat persaingan kita di luar pejabat dan tugas rasmi kita di atas pentas politik itu, dia tidak melunturkan kesedaran kita bahawa tanggungjawab kepada rakyat itu memang itu sesuatu yang kami pikul. Dan saya yakin mana-mana pun akan mencuba yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik kepada rakyat. Jadi
Sebab itu saya tak rasa janggal kita boleh bersaing di pentas politik, tapi bila masa kita di dalam bilik mesyuarat, kita pastikan bahawa masing-masing ada give and take, kerana pembangunan ini dia tak boleh dibuat secara pendek. Pembangunan melibatkan perancangan jangka panjang, dan bila dia melibatkan perancangan jangka panjang, maka dia perlukan persetujuan bersama supaya kerajaan dan pentadbir boleh datang dan pergi, tetapi perancangan itu akan terus berjalan untuk rakyat. Jadi dengan semangat itu, saya alu-alukan pandangan dan juga perbincangan bukan sahaja di kalangan pimpinan kerajaan negeri dengan kementerian saya, tapi juga pandangan daripada penjawat awam dan pemegang-pemegang taruh. InsyaAllah kami cuba yang terbaik supaya beban merancang untuk ekonomi negara yang lepas ini semuanya akan merujuk kepada dokumen-dokumen dasar yang kami buat, supaya beban itu kami dapat tanggung dan laksanakan dengan beramanah dan sebaik mungkin. InsyaAllah dokumen akhir kajian separuh penggal ini akan dibentangkan di Parlimen, juga untuk kelulusan daripada wakil-wakil rakyat dan Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diangkat menjadi dasar pembangunan tertinggi negara menjelang akhir tahun ini. Jadi dengan ucapan itu, saya berdoa supaya kita kekal dalam misi ini di semua peringkat dan kita memainkan peranan kita dalam ruang pengaruh yang kita ada dengan terbaik. InsyaAllah saya yakin usaha-usaha itu, if you have your heart in the right place, the methods may be different, tapi insyaAllah semua pihak akan converge kepada the same destination, which is at the end of the day, kita nak pastikan bahawa rakyat biasa terbela. Jadi dengan itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.